Okay, selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Okay, hari ini kita akan bincangkan bahagian C, kertas 2 untuk aktiviti latihan 1. Okay, soalan esei latihan 1. Okay, kita lihat soalan. Selaras dengan perkembangan semasa, sektor pertanian hendaklah lebih moden, dinamik dan berdaya saing bagi merealisasikan matlamat tersebut. Pelbagai usaha telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Huraikan. Okey, bila kita baca arahan soalan ni, kita perlu buat analisis kehendak soalan. Okey, pertama sekali kita perlu kenal pasti perkataan ataupun frasa-frasa yang menunjukkan kata kunci bagi kehendak soalan. Okey, kita pergi kepada ayat pertama terlebih dahulu. Selaras dengan perkembangan semasa, sektor pertanian hendaklah lebih moden, dinamik dan berdaya saing. Okey, dalam ayat pertama ini kita melihat sektor pertanian. Okey, sektor pertanian. Sektor pertanian moden. Okey, itu adalah isu. Okey, isu soalan IS. Okey, kemudian ayat kedua. Bagi merealisasikan matlamat tersebut, pelbagai usaha telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Kata kunci di sini ialah pelbagai usaha. Okey, ini adalah skop jawapan. Okey, oleh pihak kerajaan. Okey, dan kata tugas ialah huraikan. Okey, so analisis kehendak soalan kita ialah isu soalan ialah pertanian moden. Okey, kata tugasnya huraikan. Skop jawapannya ialah usaha kerajaan menjalankan sektor pertanian lebih moden, dinamik dan berdaya saing. Okey, satu sahaja kehendak soalan di sini. Okey, dan dalam kombinasi jawapan pula ialah 5+0. Maksudnya semua usaha yang kita berikan. Usaha kerajaan. Okey. So, soalan ini kita perlu memberikan idea tentang usaha-usaha yang telah dilaksanakan oleh kerajaan bagi menjadikan sektor pertanian lebih moden, dinamik dan berdaya saing. So, itu yang kamu kena berikan. Okey, antara idea yang kita boleh terima di sini ialah okey. Idea yang pertama. Okey, idea yang pertama idea pertama di sini ialah ini menggubal dasar pertanian. Okey, menggubal dasar pertanian. Menggubal dasar-dasar berkaitan pertanian. Okey. Kemudian, apakah huraian yang berkaitan dengan dasar-dasar pertanian? Okey, contohnya ialah dasar agromakanan, dasar jaminan bekalan makanan. Okey, dan juga slogan pertanian adalah perniagaan. Okey, juga boleh menjadi huraian. Seterusnya ialah meningkatkan penggunaan teknologi moden dan inovasi. Okey, apa cara yang dibuat oleh kerajaan? Okey, iaitu dengan menggalakkan penggunaan teknologi moden secara meluas dan penggunaan inovasi dalam sektor pertanian. Kemudian teknologi moden di negara luar diaplikasikan dalam sektor pertanian negara. Penggunaan jentera-jentera moden untuk penanaman dan penuaian. Penggunaan kaedah pertanian baru seperti di sini, seperti hidroponik, bioteknologi dan aquakultur. Okey.
Seterusnya ialah idea yang ketiga, menggiatkan penyelidikan dan pembangunan. Agensi seperti MARDI, PORIM telah menjalankan pelbagai penyelidikan dan kajian untuk meningkatkan hasil pertanian. Okey, penyelidikan dan pembangunan yang dijalankan dapat meningkatkan hasil pengeluaran dan mempelbagaikan produk hiliran yang boleh dipasarkan. Okey, idea yang keempat ialah menjalankan pemulihan tanah. Okey, kerajaan telah menjalankan program pemulihan tanah-tanah terbiar di seluruh negara. Tanah yang terbiar dipulihkan dan ditanam dengan tanaman yang sesuai. Pelbagai kemudahan diberikan oleh kerajaan kepada para pengusaha yang terlibat. Contohnya bantuan. Bantuan benih, bantuan membersihkan tanah dan sebagainya. Semua ini telah dijalankan oleh kerajaan supaya tanah-tanah terbiar itu dapat memberikan hasil. Seterusnya ialah menyediakan bantuan modal dan logistik. Contohnya kerajaan memberi bantuan modal kepada sektor pertanian yang berpotensi. Apa contohnya? Macam-macam bantuan modal. Contohnya bantuan modal dalam bentuk biji benih. Bantuan modal dalam bentuk kewangan untuk membersihkan ataupun memulakan kebun dan sebagainya. Kemudian memberikan subsidi kepada golongan petani dan nelayan. Menyediakan infrastruktur untuk kemudahan aktiviti pertanian, meliputi tempat penyimpanan, pengangkutan dan kemudahan jeti untuk para nelayan. Dan seterusnya, idea yang keenam ialah meluaskan pasaran hasil pertanian. Kerajaan menggiatkan usaha secara berterusan untuk mencari tempat-tempat bagi memasarkan hasil pertanian negara. Contohnya kerajaan melalui FAMA telah mencari pasaran baru untuk hasil pertanian di luar negara. Kemudian yang idea ketujuh, meningkatkan tenaga mahir dalam sektor pertanian. Penggunaan modal insan, pembangunan modal insan berpengetahuan dan berkemahiran dalam bidang pertanian dijadikan fokus utama. Kursus-kursus teknikal dan vokasional pertanian ditambah baik bagi mewujudkan tenaga kerja yang mahir dan separuh mahir. Institusi pendidikan juga menyediakan kursus dalam bidang pertanian bagi melahirkan pekerja berkualiti dalam dan berdaya saing. Pekerja berkualiti dan berdaya saing. So, di sini ada 7 idea utama yang boleh diberikan oleh calon. Dan skema inilah yang akan menentukan jawapan pelajar nanti sama ada betul ataupun salah. Sekarang kita lihat apakah contoh skrip jawapan calon. Saya pilih satu contoh di sini untuk kita sama-sama membuat semakan. Kita pindahkan dia di whiteboard. Okey, kita lihat yang ini.
Okey, saya tunjukkan cara membuat semakan supaya kamu boleh membuat semakan secara kendiri nanti, ya. Okey, sekarang kita lihat ayat pertama. Perenggan pertama, selaras dengan perkembangan semasa sektor pertanian, okey, hendaklah menjadi lebih moden, dinamik dan berdaya saing. Bagi merealisasikan matlamat tersebut, pelbagai usaha telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan. So, ini adalah pengenalan, tandakan P. Okey, antara usaha yang telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan dalam menjadikan sektor pertanian menjadi lebih moden, dinamik dan berdaya saing adalah menghasilkan produk hiliran. Ideanya di sini ialah menghasilkan produk hiliran. Dalam skema kita tidak ada menghasilkan produk hiliran. Dia ada menyebut tetapi huraian. So, kita tandakan TR. Okey, idea ini tidak relevan. Dan di sini kita lihat dalam ayatnya ni ada kesalahan. Okey, iaitu pertama pengulangan. Okey, ini pengulangan perkataan. Okey, perkataan menjadikan, lepas tu menjadi lagi. Kan? Dan ayat, okey, jadi ayat ini terlalu ada salah. Jadi S lah, struktur ayat salah. Hal ini dikatakan demikian kerana Malaysia merupakan negara yang mampu menghasilkan produk hiliran yang terbesar di dunia. Contohnya, contohnya di sini salah. Kita cari kesalahan bahasa saja. Okey, contohnya di sana salah, sepatutnya dia tulis sebagai contoh S. Oleh itu, produk yang dikeluarkan oleh industri hiliran ini bermutu tinggi dan menyebabkan permintaan terus meningkat di seluruh negara. Okey. Oleh itu, produk yang dikeluarkan oleh industri hiliran ini bermutu tinggi. Okey, di sini tiada kesalahan ayat lah. Okey, kita pergi kepada perenggan ketiga, idea yang kedua. Selain itu, pihak kerajaan juga telah berusaha untuk menjadikan sektor pertanian menjadi lebih moden, dinamik dan berdaya saing dengan menggunakan teknologi moden. Okey, menggunakan teknologi moden. Okey, tapi dia tidak ada perkataan meningkatkan penggunaan teknologi moden dan inovasi. Okey. Okey. Jadi di sini dia ada CP-CP lagi. Kita nampak ada CP-CP. Betul idea ni. Tapi kita teruskan lagi pembacaan. Adakah dia menerangkan tentang penggunaan teknologi moden dalam pertanian? Okay. Hal ini dikatakan demikian kerana negara Malaysia mempunyai pelbagai teknologi moden yang mampu meningkatkan hasil pertanian negara. Sebagai contoh, pelbagai jenis jentera moden telah digunakan di kilang-kilang di tempat pertanian dan di tempat pertanian untuk memajukan penghasilan sektor pertanian. Okey. Oleh itu, jentera-jentera moden yang telah digunakan dalam sektor pertanian mampu menghasilkan lebih banyak hasil pertanian dan menyebabkan sumber makanan negara sentiasa mencukupi. Okey. Di sini dia ada menerangkan tentang penggunaan teknologi moden. Jadi kita bagi dia idea ni, idea pertama, idea kedua ya. Idea kedua dalam skema. Idea 2 sama dengan 1 dan huraian 2 sama dengan 1. Dia cuma dapat markah penuh huraian adalah 1. Kerana ideanya ialah TJ. Okey. Kita cari kesalahan bahasa pula. Hal ini dikatakan demikian kerana negara Malaysia punya pelbagai teknologi moden yang mampu meningkatkan hasil pertanian negara. Okey, sebagai contoh, pelbagai jenis jentera moden telah digunakan di kilang-kilang dan di tempat pertanian
ayat ni, dan di tempat pertanian untuk memajukan penghasilan sumber pertanian. Jadi, pertanian, balik-balik pengulangan kan. S lah. Oleh itu jentera-jentera moden yang telah digunakan dalam sektor pertanian mampu menghasilkan lebih banyak hasil pertanian dan menyebabkan sektor makanan negara sentiasa mencukupi. Bolehlah. Sekarang kita lihat lagi idea yang ketiga. Seterusnya, kerajaan juga telah memberikan latihan kemahiran kepada para petani untuk menghasilkan sektor pertanian. Memberikan latihan kemahiran pada petani untuk menghasilkan sektor pertanian sentiasa menjadi lebih moden, dinamik dan berdaya saing. Dalam skema, tidak ada idea tentang memberikan latihan kemahiran. Jadi kita kasih TR lah ya. Kita letak garis panjang macam ni, TR. Hal ini dikatakan demikian kerana pusat latihan pertanian dipertanggungjawabkan bagi melahirkan pekerja dan usahawan tani yang berpengetahuan dan berkemahiran. Ayat ni betul. Selain itu, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani juga membina kolej di samping bagi meningkatkan 40 institusi sedia ada supaya dapat memberikan latihan yang baik kepada golongan sasar. Oleh itu, latihan kemahiran kepada para petani mampu memajukan sektor pertanian standing dengan negara luar. Tidak ada kesalahan ayat di situ. Sekarang kita lihat lagi sambungan karangan ini. Kita copy dulu. Sekarang kita lihat idea yang berikutnya. Idea yang berikutnya, di samping itu kerajaan juga telah berusaha untuk menyediakan kemudahan infrastruktur bagi memastikan sektor pertanian sentiasa menjadi lebih moden, dinamik dan berdaya saing. Menyediakan infrastruktur. Tidak ada idea yang berkaitan dengan menyediakan infrastruktur. Kita kotakkan. Jadi TR. Jadi kita cari kesalahan bahasa. Hal ini dikatakan demikian kerana kerajaan sedang berusaha untuk meningkatkan kemudahan infrastruktur serta khidmat sokongan di sektor pertanian. Dalam hal ini, kemudahan-kemudahan seperti saliran dan pengairan serta jalan ladang akan diperbaiki, dipertingkatkan dari semasa ke semasa. Oleh itu, keberkesanan rangkaian pemasaran produk pertanian di ladang ke pasaran dapat dipertingkatkan dan mampu menjadikan sektor pertanian sentiasa menjadi lebih moden, dinamik dan berdaya saing. Tidak ada kesalahan situ. Akhir sekali, kerajaan telah melaksanakan zoning bagi memastikan sektor pertanian sentiasa menjadi lebih moden, dinamik dan berdaya saing. Ini kita tidak ada ya. Ini huraian sebenarnya nih. Cari kesalahan bahasa, TR. Hal ini dikatakan demikian kerana pengezonan dilakukan bertujuan bagi membolehkan pembangunan pertanian secara berkelompok dapat dihasilkan. Ayat ni panjang sangat, saya kena tarik nafas lagi 1 kali, kasih dia S. Hal ini juga mampu membolehkan kerajaan menumpukan khidmat sokongan seperti
sokongan mengikut jenis aktiviti pertanian yang dilaksanakan di kawasan tertentu. Oleh itu, pengezonan yang telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan mampu menghasilkan sektor pertanian sentiasa menjadi lebih moden, dinamik, memastikan sektor pertanian sentiasa menjadi lebih moden, dinamik dan berdaya saing. Okey. Kemudian kita lihat ini adalah kesimpulan usaha tersebut amat penting untuk meningkatkan ekonomi negara, mampu menjadikan negara sentiasa dapat bersaing dengan negara luar yang maju. Okey, negara, pengulangan perkataan negara di sini. KS. Okey, ini adalah kesimpulan. Okey, sekarang kita beri markah. S kira bahasa berapa, idea berapa. Idea sama dengan berapa tadi? 1 kan? Okey, huraiannya 1. Kemudian kita semak sini. Okey, bahasa sama dengan format. Semua lengkap kan? Ada pengenalan, ada penutup. Maka dapat 1 markah. Bahasa kita kena kira dia. Bahasa S berapa banyak? 1, 2, 3. 3S, 4S, 5S. So, S, bahasa S sama dengan 5, 4 tolak. Kalau 5 ini berapa? Okey. Kita bahagikan dia. 6 bahagi 4. Kita tolak 1.25. Okey, maka markah bahasa ini jadi, okey, tolak 4. Ialah 2.75. Okey, di sini lebih kurang markahnya adalah 3. Okey. So, idea semua dicampurkan. Idea, uraian, campur bahasa, campur format. Okey, calon ini mendapat 6 markah per 25. Okey. So, ini adalah cara semakan. Jadi saya sudah sediakan skema jawapan tadi. Maka kamu bolehlah semak kertas jawapan kamu masing-masing di rumah dengan berpandukan kepada contoh yang cikgu berikan ini. Okey? Okey, jadi sekian saja kelas kita pada hari ini dan kamu teruskan duduk di rumah dengan menyemak soalan skrip jawapan kamu bagi soalan 1 ini. Jadi saya harap anda dapat meningkatkan lagi kemahiran teknik menulis jawapan karangan dengan lebih baik lagi. Jadi kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Terima kasih.